Assalamualaikum. Bersama saya Imran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah, edisi Rabu 13 Oktober 2021. Kita mulakan dengan peratusan terkini vaksinasi COVID-19 negeri di bawah bayu. Kadar vaksinasi lengkap penduduk dewasa Sabah meningkat kepada 70.3% malam, melibatkan hampir 1.94 juta orang. Berdasarkan kenyataan media Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Panglima Masudi Manjun, bilangan penduduk dewasa yang sudah menerima vaksinasi lengkap itu merupakan sebahagian besar daripada 2.055 juta penduduk yang sudah menerima dos lengkap. Dalam pada itu, Datuk Masudi berkata jumlah kes baru COVID-19 meningkat agak tinggi semalam apabila 707 kes direkodkan, iaitu peningkatan 175 kes berbanding hari sebelumnya. Beliau bagaimanapun berkata, daripada jumlah itu hanya 460 kes yang berlaku dalam tempoh 24 jam, selebihnya melibatkan kes lewat daftar sehingga 2 hari ke atas. Sebanyak 19 daerah merekodkan peningkatan kes baru, manakala kes di 8 daerah menunjukkan penurunan. 13 kes kematian turut dilaporkan semalam, iaitu 3 kes di Kota Kinabalu, masing-masing 2 kematian di Tuaran, Sandakan dan Keningau, manakala Sempurna, Tenom, Kinabatangan dan Pitas masing-masing mencatatkan 1 kes kematian. Namun, kes kematian yang dilaporkan itu tidak semestinya berlaku dalam tempoh 24 jam. Sementara itu, 428 pesakit sembuh, 2,356 pesakit sedang dirawat, termasuk 123 orang memerlukan penjagaan kritikal. Daripada jumlah itu, 39 pesakit memerlukan alat bantuan pernafasan. Datuk Masudi juga berkata 52.74% atau 183 pesakit tahap 4 dan 5 merupakan individu yang belum mendapat vaksinasi lengkap. Dalam kenyataan sama, Datuk Masudi berkata 4 tangkapan dibuat hasil penguatkuasaan SOP COVID-19 di perairan Laut Sabah oleh Pasukan Polis Marin dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM semalam. Datuk Masudi menjelaskan 1 tangkapan masing-masing dibuat di bawah Akta Perikanan 1985 dan Enakmen Pelabuhan dan Dermaga Sabah 2002. Manakala 2 tangkapan dibuat di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Menurut Datuk Masudi, kesemua tangkapan tersebut hasil 163 pemeriksaan di kawasan Pantai Timur Sabah dan 23 pemeriksaan di perairan Kota Kinabalu dan wilayah Persekutuan Labuan. Dalam pada itu, 18 kompaun dikeluarkan kerana pelanggaran SOP COVID-19 di seluruh negeri. Datuk Masudi juga berkata sebanyak 13,539 kenderaan diperiksa dalam 32 sekatan jalan raya SJR dalam tempoh 24 jam. Daripada jumlah itu, 19 kenderaan telah diarah berpatah balik. Hari Sukan Negara HSN dinanti-nantikan penggemar aktiviti sukan dengan adanya pelbagai pengisian menarik. Namun susulan pandemik COVID-19, HSN tahun ini tidak dapat diadakan secara besar-besaran dan sambutan diadakan dengan cara yang berbeza. 34 sukarelawan MyVac dari Kementerian Belia dan Sukan KBS Sabah memanfaatkan HSN baru-baru ini untuk menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK di Keningau. Duli Simon ada butirannya.
kami bertugas di sini. Semoga terus menang melawan virus COVID-19 ini. Terima kasih kepada sukarelawan MyVac di seluruh negara, khususnya bahagian Keningau, kerana telah memberi sumbangan dan jasa yang tidak terhingga bersama dengan frontliner di pusat pemberian vaksin Keningau, di mana mereka menunjukkan semangat berpasukan yang amat tinggi sekali, luar biasa sekali, yang patut dibanggakan bersempena dengan sambutan Hari Sukan Negara kita ini. Petugas-petugas Kementerian Kesihatan Malaysia, frontliners, kami ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan penghargaan kepada para sukarelawan yang tetap teguh di belakang untuk menjadi tulang belakang sepanjang program imunisasi COVID ini. Terus patuhi prosedur operasi standard SOP di mana saja anda berada. Semoga Malaysia menang melawan virus COVID-19. Selamat menyambut Hari Sukan Negara. Duli Simon, Berita RTM. Ibu bapa perlu membiasakan diri dengan norma baharu, terutama ketika keluar bersama anak-anak berusia 12 tahun ke bawah. Itu antara reaksi orang ramai yang ditemui kru RTM di sekitar ibu negeri susulan keputusan Kerajaan Sabah membenarkan kanak-kanak 12 tahun ke bawah memasuki premis perniagaan bermula semalam. Kebenaran itu dengan syarat kanak-kanak terbabit ditemani ibu bapa yang telah menerima vaksinasi lengkap. Tinjauan kru RTM di sebuah pusat beli belah di Kota Kinabalu mendapati rata-rata ibu bapa nyata gembira dengan kebenaran tersebut. Anak saya perasa dia happy lah. Selepas SOP ini, dia boleh keluar dari rumah, dia happy, gembira. Duduk di rumah boring-boring kan. Memang dia selalu di rumah tu dia mau minta jalan kan. Tapi itulah, kita pun tahu kan kita ikut arahan, belum ada kelonggaran lagi kan. Jadi kita sabar ya. Sampai sekarang ada kelonggaran sudah dari kerajaan, jadi kanak-kanak pun happy lah boleh keluar sudah. Dia sangat gembira lah. Macam tadi dia naik tangga tu kan, dia sendiri naik jalan sudah. Dia lagi mau tunggu kami kan, dia gembira lah tu. Terus dia bilang, ini apa tempatnya dia bilang. Kami tahu lah ni shopping mall. Selama ni pun kita cuma nampak dewasa sering masuk. Sebab kadang-kadang macam kami kan di kedai spek, ada juga budak ataupun baby yang facing problem macam rabun ke apa kan. Jadi kalau dorang tidak dapat keluar dari rumah, macam tidak dibenarkan, macam mana mau solve dorang punya problem? Kebenaran itu yang diumum Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun Isnin lalu, turut merangkumi remaja berusia 12 hingga 18 tahun yang sudah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Turut diumum pembukaan tamu pasar tani, pasar malam dan pasar mingguan di daerah-daerah yang sudah mencapai 60% kadar vaksinasi lengkap dalam kalangan penduduk dewasa. Menyumbang 35% bekalan elektrik di Sabah, termasuk kepada kira-kira 1.2 juta penduduk, Runhill Power Group terus giat menjadi entiti berdaya maju menggalakkan tenaga lestari. Ia dilaksana penjana tenaga elektrik bebas terbesar di Sabah ini melalui anak syarikatnya Runhill Powertron yang menguruskan stesen janakuasa Teluk Salut dan Runhill Power Division bagi stesen janakuasa Rugading di Taman Perindustrian Kota Kinabalu, KKIP. Ikuti perkongsian wartawan Junainah Sojar. Stesen janakuasa Teluk Salut dan Rugading merupakan penyumbang terbesar grid Sabah menjana 380 megawatt tenaga elektrik, iaitu 30% kapasiti grid itu sendiri dan 40% dalam kalangan penjana bebas. Stesen ini beroperasi menggunakan sistem janaan turbin gas sekitar padu yang menyumbang ke arah kelestarian alam. Ia merupakan sistem jana tenaga konvensional terbaik kerana suhu dilepaskan ke atmosfera adalah rendah, hasil tebus guna tenaga efisien. Dari segi operasi sama sebab ini adalah stesen jana kuasa gas dan sana pun stesen jana kuasa gas kitar tertutup. Sama dari segi operasinya. Cuma apa yang berbeza dari segi mesin yang digunakan adalah sana jauh daripada efisien lah. Bila jauh efisien, dia penggunaan gas dia pun kurang untuk menghasilkan jumlah megawatt yang sama. Sistem turbin gas kitar padu bertindak memanaskan air untuk membekalkan steam kepada turbin bagi menjana tenaga elektrik tambahan dan hanya membebaskan suhu sekitar 100 darjah Celsius.
Justru penjimatan berlaku dengan janaan tambahan 50% tenaga elektrik selain kaedah kitaran semula air baik untuk alam sekitar. Kita punya pembuangan ataupun pelepasan ke udara kasar memang mematuhi keperluan semasa DOE iaitu Department of Environmental, tetapi lebih daripada yang diperlukan. Bermakna waktu kita menjalankan kita punya proses untuk menghasilkan elektrik, kita memastikan pencemaran yang kita lepaskan mesti mematuhi keperluan kerajaan semasa. Selain mempromosi tenaga lestari, syarikat ini juga giat menunaikan tanggungjawab sosial korporat membantu golongan memerlukan. Kita membantu rakyat dengan membuat projek-projek mikrohidro seperti di Babalitan dan di Kampung Walo. Setiap satu 5 kilowat dan 10 kilowat. Kemudian kita juga membantu mangsa-mangsa kebakaran seperti di Papar. Kita membina sebuah rumah untuk satu keluarga yang rumah mereka terbakar. Dan kita juga membantu anak-anak yatim di Ranau, Kampung Langsat. Kecekapan penggunaan tenaga boleh baharu oleh Renhill pastinya memberi impak positif bukan sahaja kepada alam sekitar, malah masyarakat agar mengutamakan keseimbangan dalam penghasilan tenaga. Junaina Sojiar untuk Berita RTM. Baik saudara, sekian Berita Pagi Sabah. Ayuh keluarga Malaysia terus patuhi SOP, putuskan rantaian COVID-19. Kita jaga kita. Saya Imran Azmi Rosli, salam hormat.